Qala qultu lima qalat adhkurul hal allati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marratain fi yaum. Kata Aisyah, satu hari saya ni bukan, kata daripada Masruq, satu hari saya mengunjungi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia kemudian menghidangkan makanan dan berkata, hidang makanan pada tamu. Tamu mai rumah kita, kita layan, hidang makanan. Sekoman-koman hidang ayak putih ni, ini. Nah, paling koman ni. Ni paling koman kita, orang kata jamu tetamu tu yang datang ke rumah kita walaupun sebentar. Geng-geng tabligh mai rumah, hampa jamu ayak dah, hampa ajak makan dah, melainkan hampa menyuruh balik kati. Apalah tabligh panggil nak main semayang, duk dengar apilah dia nak ceramah, dia nak bagi tazkirah. Ada kita dengarlah nak bercakap apa. Gitu. Ni dah dia lari, maang abang ayah tak ada lah. Kenapa pajang buruk no, abang ke anak lah abang no, ayah tak ada. Dia pun pergi abang, pakcik oi, ayah kata ayah tak ada. Jam hang ni bodoh. Dia kata hampir abang ayah kata apa-apa nah. Punyalah kita ni dalam kebaikan, dengarlah bang 5 minit 10 minit dia nak bercakap. Nah, dia bagi tazkirah, dapat pahala. Nah, ni jangan kita lari ataupun kita bohong, guna bini dan sebagainya. Hampir abang Ustaz, dia tengok orang perempuan, dia tak jadi nak ceramah. Nah, hampir tengok jengih kepala, jengih kepala tak apa. Gitu. Punya takut macam lari daripada hantu jerangkung. Nah, kita tak mau itulah. Jadi kita jamu orang dengan ayak ni. Nah, ayak putih. Tambah ayak rau ni bagus lagi lah. Nah, bagus lagi ayak Zam-Zam ala kazam. Ayak Zam-Zam balik Mekah jamu orang dengan ayak Zam-Zam lagilah pahala banyak. Nah. Kalau sekiranya kita mampu lagi, jamulah dengan makanan. Bagi makanan. Kalau bertandang duduk rumah kita sampai 3 hari 3 malam, kita kena orang kata raikan dia, hidangkan makanan untuk dia, bagi tempat tidur kepada dia. Lebih pada tu sendiri-sendirilah, pandai-pandai, bukan kita hambat dah. Hang sendiri-sendirilah pergi cari di dapur, hang sendiri-sendirilah potong kangkung, hang sendiri-sendirilah masak. Gitu nah. Itu sunnah dia lah. Okey nah. Siti Aisyah menghidangkan makanan dan berkata, ketika aku makan hingga kenyang, aku selalu menangis. Menangis terkenang dulu ni. Saya bertanya, mengapa engkau menangis? Siti Aisyah menjawab, aku teringat keadaan Nabi, keadaan Rasul ketika meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah makan roti dan daging hingga kenyang sebanyak 2 kali dalam sehari. Sekali pernah lah, 2 kali tak pernah. Teringat kekasih lama, teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang orang kata tak pernah pun masa hidup macam tu dia nikmati. Itu kita rasa tak dan lah nak jamu ayah tak ada, tak dan lah nak jamu mak tak ada, tak dan lah teringat terkenang kepada mereka yang telah pergi meninggal dunia. Dulu masa belajar tak dan nak kerja, lah ni dah mampu ada duit, depa tak ada pula, gitu. Bala tengah duk ada belanja sakan-sakan makan mak ayah supaya kita tak menyesal. Kita ni yang kadang ni itulah, bila dah mati barulah nak teringat. Passion macam tu dah. Bila baru nak menyesal. Sebab kita tak ada tajdid dalam diri kita, kasih sayang pada mak ayah, kasih sayang pada bini, kasih sayang pada lelaki. Lelaki tak ada baru nak ayah. Lelaki ada tak mau berkahwin dua. Kona kot tu lah Ustaz. Aduh,
Bila isteri dah tak ada, barulah teringat. Bila isteri dah orang kata meninggal dunia, barulah kita rasa ada kekurangan dalam hidup. Masa hidup kita buat lebih kurang saja pada mereka-mereka yang banyak berkorban untuk diri kita dan juga anak-anak. Itu nah. Selalu bila mana dah hilang, baru kita macam tu kehidupan. Masa dia hidup ni dia tak sedang, masa dah mati baru dia sedang intibah. Terkejut dia, mati dah aku, no? Itu. Masa hidup ni tak sedang, sonok dengan dunia. Sonok dengan dunia hiburan, sonok dengan dunia ni sehingga lupa majlis ilmunya, lupa orang kata semayang berjemaah hingga lupa semayang, hingga lupa sekian-sekian. Bila dah mati baru teringat segala-galanya. Cerita katak dah ikan, cerita katak. Nah, kata abang kat ikan-ikan tu, yang jangan duk makan umpan. Nah, hang jangan duk makan umpan. Umpan tu hang bila makan umpan nanti hang kena sembelih, kena bakar. Nah, sebab aku tahulah aku hidup dua alam. Nah, aku atas darat aku boleh hidup, dalam air pun aku boleh hidup. Aku amfibia, katak. Nah, jenis katak itu. Ikan ni kira dunia dia dunia ayam. Tak pernah tengok di atas tu, nah. Dia pun satu hari makan umpan. Orang tarik sentap naik atas darat. Orang masak bakar dan sebagainya, orang makan baru dia percaya. Betul kata-kata. Nah. Betul kata-kata. Kita pun macam tu nah. Memang sifat macam tu dah. Tak berapa nak ni. Sampailah satu saat barulah kita sedang bahawa dunia yang kita tinggal ini hanyalah sementara, akhiratlah jua yang kekal abadi. Jadi hargailah ayah, hargailah isteri, hargailah suami. Kalau nak marah, fikir banyak kali. Kalau mereka tak ada, siapalah nak tolong aku, nah? Siapalah nak masak kat aku, siapalah nak pergi ke kedai, siapalah tu kita fikir. Sebab kita tak ada tajdid. Nah, tajdid. Bila kita dah duduk dekat dengan mak ayah, memang dia tak apa nak respect. Sebab dah duduk dekat. Ayah mak pun duduk dekat tu, dia duduk maki, duduk marah. Pompreh. Duduk jauh Kuala Lumpur, balik sekali-sekala, sayang, tanpa yo. Pengarang jantung masak tak kira. Ni abang nak makan apa ni? Mak nak masak kat abang. Nah, punya sayang. Ada dekat ni, marah sedia. Nah, marah sedia. Padahal hadut dekat tu duk tolong. Sakit ke bawa pergi hospital apa semua, hadut dekat tu. Bukan hadut jauh. Hadut jauh telefon ni. Hello. Nah, telefon saja. Tu pun kalau telefon. Ada setengah tak telefon. Hadut dekat ni lah, nah, racun dan madu. Itu. Maka kita perlu tajdid. Tajdid maksudnya kita memperbaharui kasih sayang. Maksudnya kalau boleh tengok dalam TV cerita ibu bapa, boleh teringat balik lagu Sudirman, ayah dan ibu. Lagu tu tak apa nah. Lagu tu tak apa, mengingat kita kepada ayah dan ibu kasih sayang mereka nah. Kita ingat yang tu balik. Dia perbaharui kasih sayang tu, nampak? Kita pun menghargai mak ayah. Macam tu kat isteri. Kena dengar lagu tentang isteri lah. Nah, isteri cerdik yang solehah. Suara saya tak sedap, hujan lah. Nah, jadi orang kata kena tengok je tu. Bila tang suami, ada lagu suami. Suami tak apa jumpa lagu ni. Ada lagu suami khas untuk suami. Lagu ayah lah. Suami tak ada lah. Nanti saya buat lagu untuk suami. Kan? Baru kita menghargai, dia memperbarui kasih sayang. Kita berasa betapa pentingnya mereka berada di sisi. Kalau mereka tak ada, kita jadi macam mana? Kena fikir itu. Masa hiduplah kita akan curah ataupun kita ni orang kata menghargai. Kalau dah mati, hargai macam lain pula dah. Macam lain, cara lain pula. Masa hidup kita hargailah
cara yang boleh kita lakukan sebagaimana sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi kita meninggal dunia, sedang Nabi kita tak pernah menjamak makanan 2 kali, makan roti dan daging sebanyak 2 kali dalam sehari sehingga kenyang. Itu Nabi kita tak pernah macam tu. Nabi kita pernah makan daging kambing. Nabi suka daging kambing, makan di, orang kata, tangan dia, tangan kambing. Kambing ada 4 kaki, kita kata hak depan tu tangan. Nabi suka makan yang tangan kambing tu. Dia punya tu, dia punya apa orang panggil, tangan dia, kaki dia lah, kaki depan lah, itu Nabi memang favourite makan yang tu, makan daging. Jadi sunnah juga kita makan apa yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada juga makanan yang Nabi kita tak ada nak makan. Sahabat main cerita ya. Main cerita daging ikan apa? Ikan pau. Sahabat balik cerita pada Nabi, ya Rasulullah, ni kami jumpa bangkai ikan besar macam gunung, besar sungguh datang ni. Ikan ni, ikan pau lah besar. Nabi kata hang awak balik kat aku tak? Tak balik pun. Ikan pau, ikan nun yang telan Nabi Yunus alaihi salam dalam perut. Ikan pau semua boleh makan belaka lah. Begitu juga dengan ikan jerung. Kalau dia tak makan kita, kita makan dia. Kalau dia makan kita, tak ada nak makan dia. Boleh makan walaupun gigi dia tajam. Gigi dia tajam pun tak boleh makan. Gigi tajam tak boleh makan. Dia jenis ikan. Macamlah ikan piranha, macamlah ikan gigi tajam, ikan sekak merah, ikan laut ada yang gigi tajam. Jadi boleh makan, tak ada masalah apa. Kalau pergi Jepun boleh makan daging ikan pau. Daging ikan pau. Kalau negara lain tu jarang jumpa lah daging-daging ikan pau. Saya tak tahu daging dia macam mana. Saya order pada Jepun, mereka tak mau bagi masuk, takut kena tangkap. Binatang terpelihara daging dia. Yang top berjaya. Top tak top bewak. Ini makan bewak tu. Sama makan bewak. Bukan bewak riang hak belakang rumah lu tangkap ayam tu. Makan yang tu, itu bewak riang. Bewak tu bewak gabuk. Yang ni bewak Arab tu. Bewak Arab. Saya cerita dah hari tu kan tentang top. Binatang top ni nak ulang balik ya. Cerita top. Nabi tak makan top. Sahabat Nabi Khalid bin Walid makan top depan Nabi SAW. Nabi elok nak ambil makan. Khalid bin Walid kata, ya Rasulullah, ni top, binatang top. Nabi tarik tangan balik. Bewak. Bewak padang pasir ni, lidahnya umpama lidah manusia, makannya makan tumbuh-tumbuhan, dan tangannya, jarinya ada 5 umpama boya, ekor dia pun macam boya. Itu nama dia top. Semelih lah ni satgi 2, 3, 4 jam. Ada setengah 24 jam baru mati. Dia payah mati. Semelih darah duk keluar, tak mati-mati. Kena tunggang itu. Makruh tunggang itu. Kita tunggang itu makruh hukum dia tu. Tunggang. Macam mana mati lambat. Itu sedap. Macam burung merpati. Nak try? Mahal. Dia mahal, binatang tu mahal. Cik, oi, bukan kita murah. Sekong hidup 400 tahu ibu lah bala ni. Kalau yang kering murah. Yang kita duk beli tu minyak dia. Minyak dap. Orang Melayu panggil dap, orang Arab panggil dab. Dap tu, minyak dap tu. Minyak guna untuk apa saya tak tahu. Tu minyak dia. Boleh makan, tak apa. Tu binatang Nabi tak makan. Binatang yang Nabi makan, yang lain-lain selain pada yang tu. Itu kita boleh makan, cumanya makruh. Kita makan dab ni adalah makruh. Kalau kita baik untuk kesihatan tu baik.
Ada orang yang duduk di Mesir tu berpuluh tahun. Seingat saya 20-30 tahun punya duduk ada di Mesir. Dia bisnesnya bisnes bewak tu. Dia bewak lah nah. Bahasa lembut sikit, dop lah. Dia lembut sikit. Kalau kasarnya bewak. Dia duduk menega bewak daripada tak balik-balik. Di Mesir ni kaedah dia. Kalau dah tahun 4, dia kalau tahun 1 hang tak lului, hang duduklah tahun 1 tu sampai 5 tahun, 4 tahun sampai lului. Nah, lepas tu kalau tahun 2 tak lului, hang duduk situ pula tahun 2. Tu suruh balik. Dia tak naik tahun. Ni lain pada Jordan. Jordan hang tak lului, hang lompat naik tahun 2, naik juga tapi bawa pelajaran yang tak lului tu. Di Mesir kalau hang tak lului, 2 boleh tahan. Kalau hang tak lului 3, hang tunggulah setahun lagi. Wah, setengah orang lambat balik Kena? Dia ni bila dah main 4 tahun di Mesir, kalau 4 tahun hang duduk pilah selama mana pun. Nah, hang duduk dapat visa situ lah. Visa visa dia dapat situ. Tak mati-mati. Yang ustaz ni, siapa kenal nama dia ustaz? Allahu akbar. Badam Suhaq Asy'ari, orang Perak. Ingat 20-30 tahun dah. Dia bisnes minyak dop kering, dop basah. Tu kerja dia. Jual tiket kapal terbang. Dia jual tiket kapal terbang. Itu. Dia boleh hidup di sana, pakai kereta, pakai apa mewah. Banyak orang yang duduk sana mewah-mewah. Ada bas sendiri. Orang Melayu kita tak balik-balik. Nak balik apa sana bisnes bagus kan? Dia tak balik duduk sana. Itu dia. Siapa nak rasa boleh lah. Nak try, ambil nama. Saya try order kat dia. Kok dia balik Malaysia, kita order bang 2-3 ekor sembelih itu, suruh dia lapah depan-depan. Tak lalu makan tobat lahum. Tambah kita tengok orang kata arnab pun kita nak makan tak tergamak kan. Kalau arnab itu belum jadi sate, tapi kalau arnab tu dah jadi sate, insya-Allah lepas makan. Tapi kalau tengok masa duduk sembelih tu dia macam kucing sebiji, dia nak makan tak tergamak telan. Walau sebenarnya daging arnab tu sedap, umpama landak. Landak pun binatang yang sedap dimakan. Tapi kalau orang tengok landak masa duk tarik tu macam tikui. Bila tarik bulu dia tu, dia petak geli. Geli, geleman, dia jadi macam berlubang-berlubang. Petak. Tak tergamak makan. Tapi dah goreng apa semua, kata ada daging landak dia makan. Tengok dia masa proses, taubat nak makan geli. Dia tengok geli. Itulah binatang yang sedap landak. Dan disebut lagi ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi syai yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Dan Nabi kita tak pernah kenyang daripada makan gandum, maka roti 2 hari berturut-turut sehinggalah Allah Taala mencabut nyawanya yang mulia. Tak pernah. Ni kita tu yang buat masak banyak-banyak, hantar jiran, push, jangan membazir. Yang membazir, Nabi kita tak suka orang yang suka membazir ni. Sedekahkan pada jiran, tahulah. Walaupun kadang masak sup, banyakkan kuah. Nabi kata kuah tu bagi banyak, sedekah pada orang pakat rasa, pakat makan. Daging seketui buat kuah banyak-banyak, bagi pakat rasa belaka. Itu sunnah. Lah ni tak ada dah. Jenis dulu orang kata bulan puasa ni punya post lah. Rumah ni dapat, rumah ni buat. Dia buat hanya satu yang model dia. Cok badak misalnya. Dia buat cok badak. Dia buat cok badak sebatah, tapi dia buat banyak. Bulan puasa. Lah ni dia kurang sikit. Zaman moden ni, Jadi dia buat cok badak banyak-banyak, dia pergi hantar rumah jiran sebelah cok badak sepinggan.
Dia hantar jiran sebelah kanan sepinggan, belah belakang sepinggan, belah depan sepinggan. 5 rumah. 5 balas. No, ada yang balas cok kria, ada yang balas cok kodok, ada yang balas tepung talam, ada yang balas lepat liat, ada yang balas spera, macam-macam pakat balas. Alhamdulillah pakat boleh makan. No, bulan puasa sonok ini nah. Bila ni kurang dah. Dia ni balas tak sampai. Gitu nah. Pinggan ustaz. Dengan pinggan cerah tak hantar lah. Jenis ni apa abang siap-siap kat dia. Pinggan turun hantar balik nah. Tak payah balas minta pak. Dia balas dengan pinggan. Pinggan pula bukan pinggan jenis murah Langkawi punya. Nah, pinggan akopal akorok apa ni? Pinggan-pinggan yang mahal. Pinggan pun hati-hati tu. Ada pinggan-pinggan yang buat daripada tulang baby. Pinggan mai pada Cina dia tulis hati itu bone. Daripada bone. Orang putih panggil bone lah tulang. Nah, buat pada tulang jaga. Mai pada Cina tu tulang baby. Nah, kadang pinggan tu. Jangan lah. Hati-hati ya. Kita tu asal sup ayam, perisa babi. Gitu nah. Pinggan tu babi. Apa hati-hati zaman law ni bohong banyak. Nah, barang-barang mai pada Cina, kasut ke apa sebagainya, kasut kulit, cek dulu. Kulit dia kulit babi ke atau kulit lembu ke. Nah, sebab apa binatang tu banyak di sana. Jadi dia terlampau banyak digunakan. Boleh katakan badan dia, tubuh dia babi ni 100% ada kegunaan. Termasuklah bulu dia boleh dibuat berus. Berus cat, painting, tu. Babi ni. Hatta pada organ dalaman dia pun manfaat juga untuk manusia. Insulin, ubat suntikan dalam badan pun guna daripada DNA babi. Sebab tu kita ni minta maaf cakap, dengar kata berita dan 2017 lah barunya segala insulin ni mai halal. Lah ni tak boleh lagi, dia duk haram lagi. Yang duk cucu anak kita apa semua tu, so duk tanyalah halal. Senyap sudah pejam mata. Nah, kalau nak cari tobat tak jumpa, cop jakim entah ke mana. Nah, tak ada cop jakim, tak ada. Tang ubat mana ada cop jakim tak ada. Ubat biasa ni ada lah, ubat orang kampung ni ada lah, tongkat Ali, Cik Fatimah. Apa lagi? Jenis tu ada lah, kan? Jenis tu tak ada. Tak ada. 2017 pun mai. So setengah orang dia tak cucuk anak dia masa kecil. Pi insulin anak cucuk anak tu. Dia tak pi cucuk sebab ada bahan-bahan terlarang dalam suntikan tu. Tapi dah kita ni darurat takut mai penyakit, boleh lah. Fatwa kata boleh. Majlis Fatwa Ulama Malaysia Muzakarah kata boleh. Boleh lah. Tak ada masalah apa. Nah. Jadi hati-hati nah. Baik kita beli makanan di pasar malam, di Giant, di Tesco, di mana-mana, hati-hati. Sebab ada benda-benda yang macam itu. Kan semua mengaji, tak mengaji. Cerita dulu macam sembelih ayam dekat supermarket, kat market. Sembelih ayam, lempaklah ayam panas. Bangkai ayam tu kita beli, makan. Nah, dia lempaklah ayam panas. Kadang orang kata dia sembelih guna pisau yang sama, masih ada darah, pisau tak basuh, darah dengan darah bercampur najis, kita makan lagi. Itu tak apalah darurat. Ayam kena 2000 ekor nak kena sembelih, kacau orang nak basuh kan. Makruh lah korang-korang pun tu nah. Tapi kalau sekiranya dia ayam tu mati disebabkan lemah dalam air panas tersebut ataupun sakit dengan air panas tersebut, mati dengan sebab tu, maka haram makan. Nah, maka tapi mengaji pun bukan semua nah. Ada setengah main mengaji, ada setengah tak main mengaji. Sembelih ikut dan nak buang sayang, putih urat tak putih urat kira halal. Potong pala torihai dah, bukan lepas nak tahu. Nah, nak buang sekok RM20, RM15. Jual kat kita makan benak.
3 hari 3 malam. Itulah. Tu. Nampak makanan tu. Kena jaga, kena hati-hati. Saya paling cerewet nak buat makan, saya tak tahu. Saya pergi kami ikan bakar. Ikan bakar Penang. Teluk Tempoyak. Ni tempat ikan bakar mahal nak mampu. So duk pergi lah. Pergi ikan bakar. Tahu dia buat macam mana ikan bakar? Sembelih dah pesiang ikan bakar. Lepas tu dia buat macam basuh pinggan tau, basuh pinggan kenduri dulu ni. Celup satu, celup dua, celup tiga, naik atas. Celup satu, celup dua. Faham tak saya abang ni? Dia pun dalam besen ayam, besen kecil tu. Dia celup satu, celup dua, celup tiga, naik panggang. Celup satu, celup dua. Saya kata mana boleh? Nak sucikan, nak bersihkan darah dan sebagainya ni kena alirkan air. Air itu mesti air mutlak, air yang bersih, yang suci lagi menyucikan. Kita kena belajar tu. Bukan macam Wahabi ni dihantam saja, mana ada yang mustakmal pakai kepala. So dia ikutlah kepala otak lepas tu. Sesat. Dia sesatkan orang habis. Kita ni kita ada ayat mutlak, mustakmal, mutanajis. Kita ada ayat-ayat tu. Sebab tu waspada dan hati-hati. Kita nak bersih diri, nak mandi hadas, nak sucikan daripada orang kata kencing dan berak. Hati-hati. Tambah ayat yang kita tahan tu dalam apa nama, dalam timba. Timba dia tahan, ayat mencik masuk balik. Dia tahan. Orang numai yang tak erti halal hukum ni berak, celup ayat itu kita basuh berak itu. Nampak tak? Boleh faham saya abang tu. Pakai pipe. Pakai pipe tu kita dah yakin dah bersih daripada ayat pipe. Kita jaga semua. Tak mau sangkut-sangkut. Tak mau sangkut. Jadi nak basuh ikan, alirkan ayam tu bersih. Alirkan ayam tu ke ikan tu sebagainya, bersih, mau naik masak. Saya kata tolong cuci dengan ayam pipe. Dia cuci ayam pipe, dia dengar cakap, alhamdulillah. Tengok macam pegawai majlis agama ni mai. Tu dia pun buat macam tu lah. Bila saya mai nak pergi makan pula kali kedua ketiga, dia kenal dah. Ni orang tua ni mesti suruh basuh dulu dengan ayam pipe. Dia dah tahu dah, kita ajak dia. Macam kita pergi beli barang lah. Pergi beli barang, kita ajak dia. Ajak dia jual beli kadang Cina apa ya sikit, Melayu pun ada juga. Kita kata kadang nak duk angkat jual beli tu. Angkat jual beli. Hang katalah jual. Aku nak kata beli. Payah cerita. Kita kata macam ni kat dia. Jual saya beli dia baru teringat, oh saya jual. Kita ulang sekali, saya beli. Mau ada angkat jual beli itu. Ni kita tak ajak dia, tak faham. Biar orang Islam yang duk berniaga pun kena reti. Tak reti dalam bab-bab tu. Jadi kita tolong ajak mereka cara yang sebenarnya orang kata dalam bab jual beli. Itu. Ada setengah good morning, selamat pagi, cik nak makan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Depa diterim macam tu. Terim selamat pagi, yang cik nak makan apa? Assalamualaikum. Ajak itu. Dan disebut oleh Anas bin Malik, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwan wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan. Diulang balik. Kita nak makan tak boleh kan? Boleh. Lagi kata picuai habis. Ambil meja dulu rumah lempak buang. Ni Nabi tak buat ni, kita makan bawah dah lah. Tak, bukan macam tu. Mana? Boleh makan. Bukan yang maksud kata Nabi tak buat tu haram, bid'ah. Kenapa? Bukan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu yang orang kata ada meja elok-elok dah, meja beli ustaz, jauh ni takkan nak kena buang kayu jati. Kayu jati punya meja ni 2-3 ribu, 4 ribu, 5 ribu ustaz. Takkan nak buang, jangan buang.
Kalau nak buang, buang kat rumah saya. Saya ambil. Nah, gitu. Kayu mahal-mahal tu saja. Nah, jadi kita makan atas meja tu, kita lapik dengan supra. Maka segala makanan yang jatuh, sisa makanan tu yang ditendang oleh setan, maka jatuhlah ia itu di atas supra. Kita kutip makan atas supra. Kita kutip makan balik. Nah, makan. Tak payah buang. Tapi kalau rumah ada jenis tak ada meja, tak apalah. Inilah satu alasan nak bagi kepada isteri dia yang gila nak meja pada hari raya. Yang Nabi kita tak pernah makan atas meja. Gitu nah. Malam ni boleh lah. Bini mai juga. Dia pun tahu dah. Ustaz ajak pula lah. Nah, itu no. Sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Ni hadis semua riwayat daripada Imam Bukhari dan juga daripada ulama-ulama hadis. Dan pada yang seterusnya, iaitu tentang lauk-lauk yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Siti Aisyah, isteri kesayangan Nabi, ni'mal idamul khal, sebaik-baik lauk pauk iaitu cuka. Qal cuka. Itu yang duk je cuka tu. Bukan cuka getah lah. Tapi tokak cuka getah mampus itu. Cuka apple, cuka kurma. Awak makan dengan minyak zaitun. Bagus. Saya tak jual nah. Setengah ustaz dia sembang bab berniaga. Aduh. Ustaz daripada main ngadu kat saya, cerita ustaz hak dia mengajar setengah jam. Hak cerita tentang barang produk dia bawa main ke masjid ni sejam. Tu dia kata awak dia jadi gitu nah. Ada nah. Dia main dia berhenti helak kapelak pun tak tahulah. Nah. Dia ada cerita dalam masjid bab berniaga. Bab berniaga tu. Tolong beli hak saya punya bawa ni bagusnya madu Yaman. 300 lebih sebetulnya. Main ni. Ni pelak. Kalau nak cerita bagi lembut lah, bukanlah kita nak kata ni, tapi Nabi tak bagi. Ma yubna li hadza. Nabi kata masjid ni bukan dibina untuk empa ni duk mengkedarah jual beli. Masjid tu orang tak jual dalam masjid. Tapi setakat nak pengumuman bolehlah. Ada ustaz bawa barang sikit, siapa nak tengok-tengoklah. Itu bolehlah. Boleh tu paling ringan. Ulama dia kata haram itu. Tu ringanlah pendapat tu. Dia cerita ni, saya cerita bukan saya nak jual beli tengok lampu ni kereta tak ada, saya bawa kereta kecil yang maybe main saya tak bawa lah helang ke kereta apa nama besar-besar tu, saya tak bawa itu. Jadi orang kata makanlah madu dengan makanlah apa ni saya sebut tadi, cuka dengan apa dia, dengan minyak zaitun. Itu bagus untuk jantung, untuk kolesterol, untuk apa, makan di waktu pagi. Ada lagi madu, carilah madu. Madu yang asli. Madu asli pun kena bohong. Cerita madu ni. Madu yang betul-betul asli, iaitu laki bawa balik rumah seorang perempuan, kalau pinggan periuk terbang, tu asli. Itu memang madu asli sungguh. Madu ni hampa nak tahu, saya boleh lah ajak sikit. Bila beli madu saya nak terang pun kadang banyak jenis madu. Ada setengah madu yang jenis cayak, ada setengah madu yang jenis pekat, ada madu hitam tolang, ada madu yang kuning-kuning. Banyak jenis. Hampa kena tahu. Ada madu pokok getah, cayak sikit. Cara nak pilih. Lah ni apa, ikutlah orang yang cari madu nak tahu asli tak asli. Ikut. Alah kena ketik 2-3 ekor ya. Lari selera, mampus dengan lebah. Itu. Yang senang madu nak dapat, kelulut. Carilah madu kelulut. Dekat sini saya ni ada orang jual madu kelulut. Beli madu kelulut, dia pun lebah juga, cuma lebah kecil. Ni ada lebah kecil, lebah kelulut nama dia. Ni madu dia pun boleh makan. Cara tak tahu madu ni, buh dalam pinggan gitu, ada mangkuk pinggan, ambil pinggan kaca, tuang madu, masuk ni macam jual ubat pula saya Osak. Nak sungguh ni, ambil madu. Kata madu tu tak ambil.
Kadang madu campur dengan gula lah. Gula merah, gula apa campur. Indonesia lagi kuat tipu. Bukan kuat tipu, mereka ada cara lagi. Mereka nak buat macam mana, boh dalam telur, kacau, telur tu jadi beku, jadi masak. Ada benda masuk bahan kimia. Betul katanya, bukan semua madu dia boleh mengeraskan telur. Telur ayam tu lah. Telur ayam tu. Okey. Itu. Ambil madu, boh dalam ni. Bekas dalam pinggan. Yang kita dapat pinggan beli sabun gaya, dapat pinggan satu. Warna putih tu pinggan kaca tu. Kita tuang madu masuk yang tu. Itu ambil ayam tuang. Lepas tu rongging, pusing. Ten pusing. Bila kita pusing, kita akan nampak madu tu macam sarang lebah. Dia akan berbentuk macam sarang lebah. Kita balik try lah. Try pusing. Bentuknya sarang lebah. Geli tengok. Itu. Banyaklah cara lagi. Banyaklah cara lagi kita nak tahu madu tu asli tak asli. Yang bagusnya kalau kita boleh beli orang yang memang duk cari madu. Tu lagi cantik. Madu tolak. Ada madu yang gas dia kuat, ada madu gas tak ada. Hamba kena faham. Ada madu yang puih naik teh, ada madu yang puih tak naik. Dia jenis dia tengok pada binatang tu, lebah tu terbang pokok apa. Dia pergi terbang pergi pokok kekwa, bunga kekwa lah. Kalau dia terbang kat pokok tu tolang, hitam lah. Kalau dia pergi terbang kat pokok seduduk, hitam lah. Bunga seduduk hitam lah, buah dia hitam lah. Gitu. Kalau dia pergi kat buah nangka, perisa nangka. Tu kita boleh tengok. Contoh madu kelulut. Kelulut tu kalau kita tanam banyak pokok bunga situ, pokok nangka, rasa nangka. Kalau pokok asam Jawa, pergi dah masam. Masam sungguh, madu kelulut memang masam. Buh dengan asam Jawa pula lagi, memang pergi. Terangkat. Itu. Jadi nak cerita cara 100% madu asli tak asli ni payah cerita. Cukup payah kita nak cari. Orang bohong pun banyak. Orang bohong pun memang banyak. Jadi orang kata, carilah yang betul-betul orang yang pemburu madu. Pemburu madu. Ada yang cayang tau. Cayang dia boleh perah madu tu, kita perah dia turun yang melaju ya. Ada yang likat, perah tak turun-turun. Madu Yaman saya beli betul pesang tu 300 je. 200 setengah banyak tu. 200 setengah madu Yaman. Mahal. Kita beli sebotol banyak tu 50-60 ringgit. Mahal. Apa mahal lah. Madu bela, cari madu bela tak apa. Lebah bela kat gurun pun ada jual. Lebah bela asli juga, cuma dia bela saja. Kita nak asli hutan noh. Mai pada jemuan mana Ulu Banat mana tu, dutas tu tolang, pokok tolang tu, satu pokok tolang dia punya tinggi tu, dia ada sarang lebah lebih kurang 10, 20, 30, 40. Dia banyak sarang situ, tapi pokok nala punya tinggi. Pikak banyak kali, jatuh tak ada mucak siap. Jadi orang kata, itu bahan campur dia. Makanlah madu, makanlah cuka, makanlah apa saya abang seturi tadi, minyak zaitun, InsyaAllah. Cumanya tolong kalau badan panas, jangan makan daging kambing banyak. Darah dia memang naik, darah tinggi memang naik. Panas lah badan, darah tinggi naik ni panas. Jangan duk hentam lah. Ustaz, daging korban Ustaz, tak apa hentam, tak apa, ubat. Ramai dah yang duk pingsan. Duk pingsan ramai dah. Jadi tolong. Jadi orang kata makan beringat. Kalau kita tengok dia tu makan terlampau banyak, dia tu penyakit macam-macam, makna kata 2-3 hari qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta maaf siap-siap. Sebab apa? Dia pak lain macam. Kita kena tegur dia. Hang buat terbiat makan banyak kan. Tapi yang kadang umur dia takat tu ya. Memang masa tu dia hentam betul-betul. Sebab masa dia sampai dah, kita tak boleh nak kata apa. Macam dia kata, sudah bawa aku pergi hospital. Duduk kat rumah sudah.
pujuk tobat nak api ajar dia tangan tu dah. Nah, masa dia yang kita salah dah. Ada masa dia tang situ, nah. Ada setengah tu, bawa pergi hospital tu. Masa dia sampai di hospital, malaikat jumpa di sana. Nah, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang hamba Allah tu, dia ada di zaman Nabi, di tempat Nabi Sulaiman. Malaikat pun mai. Oh, pelik ingat budak ni. Dia ni, kalau tak salah aku lah, dalam catatan tu maksudnya mati dia tu jauh. Bukan mati di tempat Nabi Allah Sulaiman ni. Nah, contoh kita buat tanah Arab India, mati dia di India contohnya. Nah, macam mana ada kat Saudi pula? Mana ada fikir itu nah. Malaikat pun jadi heran kan. Bila mana malaikat beredak, dia pun tanya Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, siapakah itu? Maka kata apa nama Nabi Sulaiman, itulah malaikat maut. Awak dia tengok aku macam apa? Dia apa kata itu dah? Dia jeli atas bawah. Pasal malaikat heran. Dia ni mati kat tempat lain. Macam mana duk rasa nak mati tak lain? Tiba-tiba dia datang sini. Pelik. Tu malaikat dia tengok dia atas dah. Malaikat rupa manusia lah. Nah. Apa? Tu dia kata kat Nabi Allah Sulaiman, tak sedap hati duk tengok. Nah, dia duk tengok le macamnya duk jelin. Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku nak pinjam Ustaz. Minta Ustaz, minta tolong angin. Tolong minta tolong angin, bawa aku pergi India. Nah, nampak tak? Bawa pergi India. Nabi Sulaiman kata no problem. Nah, Nabi Sulaiman dia boleh arah angin ke apa ke dia boleh arah. Nah, wahai angin, bawa dia pergi India. Dia pun terbang pergi India, sampai di India. Sampai di India, sampai tempat malaikat maut nak ambil nyawa. Malaikat kata, dah betul sampai lah. Tang sini nak ambil, tang situ dia ceput, mati situ. Nah, malaikat senang aja. Nah. Jadi nak habang kata ajar ni hang suruh lari ke mana lah. Takut naik kereta terbang Ustaz takut meletup. Kisahlah. Kalau sampai masa tu mati-matilah. Nah. Kalau kita duduk atas tilam pun mati, duduk dalam kereta terbang ke, kalau sampai ajar, duduk dalam laut ke, duduk di mana saja kita berada, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, tak boleh nak beranjak dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disebut oleh Jabir bin Abdullah, ni'mal idamul qal, dan sebaik-baik campuran lauk pauk itu adalah cuka. Nabi sungguh suka makan cuka. Pada riwayat hadis yang begitu banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita pun kena melazimi cuka. Nah, makan banyak-banyak. Jangan makan banyak. Saya temannya dia tajam juga. Makan agak-agak lah. Sikit sudu, 2 sudu gitu sepagi. Setiap hari janganlah tibai sebotol Beli sebotol, tibai sebotol cerah. Buat dalam campuran masakan. Isteri nak masak guna cuka, guna yang tu. Apa-apa masakan guna yang tu. Begitu jangan dengan minyak zaitun. Nak masak apa guna minyak zaitun. Mahal sikit lah. Mahal. Nah. Kita duk makanlah kelapa sawit. Kelapa sawit punya kolesterol. Ni kolesterol lah. Dan disebut juga oleh Nu'man bin Bashir, ra'aitu nabiyukum sallallahu alaihi wasallam yajidu minad daqal ma yamla'u bihi batnah. Bukankah kalian bisa makan dan minum suka hati kalian? Sungguhnya aku pernah melihat Nabi kita tidak menemukan apapun untuk mengisi perut beliau, bahkan tidak juga buah kurma yang buruk. Sampai macam tu sekali lah. Makanan tak ada. Nabi tak makan apa, hatta buah kurma pun yang buruk-buruk pun tak ada. Semua tak ada. Tak makan apa. Kita dan Allah Akbar. Nabi mana? Semua ada makan. Tepi rumah ada makanan. Kau peti makanan. Tingkat 1 makanan. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 penuh dengan makanan. Tak ada, carilah reban. Takat ayam sembelih. Cari ayam sembelih. Tak ada, cari burung.
Burung orang lah tak apa nak tangkap burung boleh makan. Nah, apa yang tak ada apa lauk, kata payah sangat lauk dalam mala ni. Ikan, pi kat bendang cari ikan puyuh, makan ikan puyuh. Cari ikan sepat, makan ikan sepat. Jumpa ikan wan, makan ikan wan. Jumpa belut, sedap juga buat rasa. Belut sedap. Siapa pernah makan belut? Tak pernah makan. Siapa yang pernah makan belut dalam masjid ni? Oh, komen. Belut lah sedap, manis, sedap daging dia. Kita tangkap belut, pancung kepala. Bismillahirrahmanirrahim, pancung. Darah keluar merampu berdarah orang. Darah dia banyak belut. Lepas tu kita ambil pada abu upah kita buang dia punya lendiang dia. Lepas tu belah, potong kecil, goreng. Sup ayam ni tak bisa makan, betul tahu. Nah, try buat belut. Memang bagus untuk makan, untuk kulit. Orang Siam suka sangat dengan belut, kulit dia elok. Nah, cari belut makan. Belut. Macam orang tak bisa makan belalang. Siapa bisa makan belalang? Ada? Sunnah Nabi makan belalang. Belalang. Mekah ada? Mekah ada belalang. Menatang halai, jarat. Nah, samak ni menatang halai, ikan dan belalang. Pi kat pokok pisang yang duduk tengah bendang tu, selalunya ada belalang besar-besar tu. Belalang kunyit, belalang apa kepala tu. Saya nak ajak pun orang tua-tua belakang dah. Apakah makan belalang? Nah, jadi cara dia tangkap belalang, bismillahirrahmanirrahim, kepak kepala. Kepak jangan kepak kasang, kepak lembut. Kepak bagi kepala tu agak longgang, boleh cabut. Cabut tarik pelan. Dengan taik sekali keluar. Tu cara dia nak makan belalang saya abang ni. Cabut tu. Sekok makan tak cukup. Cari 10 ekor, 20 ekor. Buang sayap dia. Ambil. Macam masakan pula ni. Aduh, semua boleh ni. Nah. Aduh. Chef Wan pula. Okey, jadi belalang tu kita buh dalam bekas, buh garam kunyit. Goreng dengan cabai kering, ram. Makan tak cukup. Sedap macam udang. Orang yang tak bisa try. Nah. Benda boleh makan. Cari binatang tak boleh makan. Ustaz boleh makan datang ni Ustaz. Tengok gajah, macam sedap lah. Gajah tangkap makan apa? Nah, macam makan benda-benda pelik-pelik. Gajah kita tak boleh makan. Belalang tadi boleh. Boleh kita makan. Boleh kita try belut. Boleh kita try dia jenis ikan. Sebab dia ada insang. Binatang yang ada insang umpama belangkah. Binatang yang ada insang umpama ketam. Ketam duduk atas darat kah, duduk dalam laut kah, duduk atas pokok nyok kah, ketam semua boleh makan. Sebab ketam ni binatang ada insang. Dia kira insang ekor belakang tu. Begitu dengan belangkah ni binatang insang. Insang walaupun dia panjat naik atas darat, lain kali dia masuk layak juga. Jadi kira satu alam je, bukan dua alam. Boleh makan belangkah. Ulama dulu kata tak boleh lah. Ni ulama kemudian ni dia buat kajian, memang belangkah pun antara binatang boleh makan. Telur dia kita sapu. Buat rabu, orang Thailand buat rabu sedap telur belangkah. Lah ni kita tak jumpa belangkah dah. Nah. Belangkah lain belambak. Cuti umum tu. 3 nak sambut tahun baru nu lah. Tahun baru nu jumpalah belangkah dalam kereta. Belangkah tepi pokok ru. Belangkah tepi batu. Itu belangkah netang lain. Nah, itu belangkah lain. Dari belangkah yang duduk ni, yang duduk dalam laut tu, yang macam ketam, topi koboi, alien orang panggil. Supaya alien tengok nah, nah. Tapi sebenarnya darah dia berkhasiat untuk buat ubat. Darah dia warna biru. Memang alien lah. Orang putih panggil alien crab. Ketam alien. Itu. Ini perubatan pula dah. Macam-macam boleh, masakan boleh, doktor boleh, apa boleh ni.
Aduh. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dikasih sekalian ni. Itu cerita sikit lah nah. Cerita lah ni tak ada lah. Cerita-cerita orang kata belangkah-belangkah ni, melainkan semua dicuai, semuanya laku belaka. Cukup untuk malam ni nah. Di awal tahun baru ni nah, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, dan pakar-pakar ramai-ramai lah datang ke kuliah yang telah diaturkan oleh pihak IJK Masjid. Sesama kita bagi orang ada kerjasama nah. Nak handle bukan nak senang lah. Dia orang tolong handle, kita masuk je nah, masuk je. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap pada kelemahan dari anas ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lana siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.